Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Azlan. Video kali ini saya berdiskusi dengan Ustaz Kemal mengenai klien saya yang mempunyai plan takaful di mana pampasannya sebanyak RM1 juta untuk kematian dan hilang upaya menyeluruh kekal. Pampasan ini dihibahkan kepada isterinya. Syukur Alhamdulillah. Di pertengahan perbincangan, kami juga ada berbincang mengenai pampasan sakit kritikal berjumlah 1 juta, perbincangan mengenai kerisauan sepasang suami isteri yang mempunyai anak angkat di mana mereka telah membuat hibah RM400,000 setiap seorang. Dan Ustaz juga ada memberi cadangan sekiranya mereka memerlukan jalan penyelesaian. Dan pada akhir video ini, Ustaz juga ada memberi penerangan mengenai wakaf. Jom kita ikuti perbincangan ini. Pertama sekali saya nak ucap terima syabas dan tahniah lah sebab mempunyai takaful yang bernilai 1 juta untuk diberikan kepada waris-waris, terutama isteri dan anak-anak lah, untuk menjawab persoalan tentang apakah manfaat takaful ini. Sebenarnya banyak ya, dari sudut untuk pewarisan ya. 1 juta tu sebenarnya satu nilai yang saya rasa cukup besar, tapi kalau misal kata pencarum ataupun pemilik takaful ini mempunyai hasrat sehala sahaja, contohnya nak berikan terus kepada isteri tanpa ada berkalau-kalau bagi sana bagi sini ataupun ada cadangan-cadangan lain, maka memang tidak syak lagi kaedah hibah ini adalah kaedah yang boleh digunakan pakai ataupun cara terbaik lah, berikan terus kepada isteri ya. Tetapi kalau misal kata ada hasrat-hasrat yang mungkin kata untuk berikan kepada anak-anak secara berkala, ataupun hasrat untuk membayar hutang, ataupun hasrat pendidikan anak-anak, maka peserta ini perlu melakukan sesuatu ya terhadap takaful yang dipunyainya lah ya, yang disertainya kan ya. Ada beberapa kaedah. Yang pertama, kaedah yang tidak mengikat lah. Yang tidak mengikat ni sangat mudah. Kertas kosong ya, kertas kosong tu tulis apa hasrat dia, lepas tu bagi dekat isteri dia. Ini sangat mudah lah, siapa-siapa boleh, buku 5-5 ke dekat diary ke letak. Yang itu nanti, maka yang itu berbalik kepada isterinya untuk melaksanakannya kan. Orang biasa kata kalau isteri cintakan kepada suaminya, maka dia akan melakukan apa maknanya melaksanakannya. Tapi kita perlu fikir bahawa isteri ataupun waris-waris yang terima harta ni bukan nilai dia RM50, bukannya RM100, tetapi nilai dia 1 juta. Itu kita kena pastikan clear, adakah peserta ini yang mengambil 1 juta ini dia ingin melaksanakan hasrat lain selain daripada isteri. Kalau ada dan dia nak buat secara terikat, yang tadi tak terikat, maknanya dia berselorah ataupun dia pesan pada isteri dia, ambil kertas kosong. Tapi cara yang kedua ini, kita membuat takaful itu bukan kita hibahkan, tetapi kita amanahkan. Sebab sifat hibah ni dia satu hala je ya. Kalau kita bagi dah ya, bagi isteri dah. Tapi kalau kita mengamanahkannya, maknanya kita mengamanahkan takaful ini kepada orang, dan semasa hidup ini terlaksana bahawa sekiranya berlaku musibah ataupun TPD terhadap peserta ni, maka takaful 1 juta itu, nilai caruman 1 juta tu boleh dilaksanakan hasrat dia, bayar hutang, pemberian kepada isteri secara berkala, anak-anak pendidik
laksanakan dan sebagainya. Itu pandangan saya. Dia maknanya dekat sini ringkasnya ada dua. Pertama, ringkasnya kita kena tengok dulu dia punya hasrat. Kalau misal kata dia clear nak bagi isteri, tak berkalak-kalak, okey clear, tak perlu buat apa-apa lah, hibah tu dah cukup. Tapi kalau dia kata ada nak bagi ini, bagi itu, suruh isteri dan sebagainya, bayar hutang, kita tengok tertakluk pada dua bahagian lah. Satu, secara mudahnya, maknanya tak terikat dari segi perundangan, dari segi isteri nak laksanakan, tulis kertas kosong. Yang kedua, kita buat satu pengamanan terhadap 1 juta tu. Ya. Alright. Jadi, okey, so ini jawapan Ustaz lah, ataupun ini pandangan Ustaz lah? Ya, ini pandangan saya. Sebab 1 juta tu nilai yang besar. Okey Ustaz, dalam pada tu saya ada terfikir juga, sekiranya sebab coverage yang diambil ni selain pada meninggal, dia ada cover juga total permanent disable ataupun hilang upaya menyeluruh kekal, dan juga sekiranya terkena salah satu daripada 36 jenis sakit kritikal. Okey, kita faham bila kita sakit ataupun kita dalam keadaan lumpuh, ada banyak benda yang terbatas lah. Maksudnya ada banyak benda yang kita tak boleh buat. So Ustaz ada pandangan tak terhadap dengan apa yang akan berlaku sekiranya 1 juta tu akan dapat kepada peserta tu sendiri, tapi dalam keadaan dia tengah sakit ataupun lumpuh, yang kemungkinan besar ada agak kesukaran untuk dia menguruskan 1 juta duit pampasan tu. So Ustaz ada pandangan ke untuk soalan saya ni ataupun yang saya terfikir ni? Okey, sebenarnya kalau cerita orang peserta ni sakit, dia maknanya tidak meninggal lah dunia kan. Betul. Saya teringat satu viral baru-baru ni yang mana viral tentang isteri dia kan, buat status tentang suami dia jadi TPD kan, sakit semua tu, dia dapat pampasan kan. Okey. Jadi memang masalah ni berlaku pada semua, bukan sekadar yang viral tu saja. Maknanya peserta ini tiba-tiba TPD ataupun lumpuh sepenuhnya. Betul. Jadi 1 juta itu walaupun dihibahkan, tetapi sebenarnya fungsi hibah tu bersyarat, hibah bersyarat, di mana syarat dia mestilah peserta ini mati. Betul tak? Betul. Mati. Tapi kalau peserta ini hanya sekadar TPD ataupun sakit kritikal, TPD ni apa? Total permanent disable, lumpuh. Ya, hilang upaya ni, hilang upaya keseluruhan ni, yang menerima 1 juta itu ataupun pampasan itu adalah dia. Tapi persoalannya, dia terlantar, dia tak boleh urus, dia sakit. Jadi kaedah yang paling tepat sekali kalau dia risau. Tapi kalau dia tak risau, contohlah dia kata tak apa, insyaAllah tak ada sakit, TPD semua tu, terus meninggal. Kan? Tapi kalau dia risau, dia sakit dan pampasan tu 1 juta dapat pada dia, dan dia takut 1 juta itu dipergunakan oleh mungkin tak tahulah anak dia ke isteri dia kan, 1 juta dapat tapi dia terlantar. Jadi kaedah yang paling tepat, kita boleh menggunakan kaedah amanah yang saya sebutkan tadi, pengamanan kita letakkan syarat. Pertama, syarat kematian. Maknanya ada organisasi yang akan menguruskan 1 juta itu, sama ada dia mati, peserta ini mati, ataupun peserta ini dalam keadaan koma, dalam keadaan EPD, ya, lumpuh sepenuhnya. Maka 1 juta itu bukan direct kepada isteri dia, bukan direct kepada anak dia, bukan direct kepada dia, tetapi direct terus diberikan kepada pihak syarikat amanah, dan syarikat amanah akan menguruskan apa-apa yang dia hasratkan sebelum itulah, sebelum dia sakit, sebelum dia mati. Jadi dia ada hasrat itu bertulis secara legal, secara perundangan. Jadi kalau walaupun dia sakit, pelaksanaan tu tak berjalan, maka 1 juta itu mungkin boleh peserta itu kata untuk melabur lah, untuk apa lagi, untuk dia punya urus. Yang pertama sekali untuk amal jariah lah, untuk yang paling penting dia punya kesihatan lah, untuk
untuk menggunakan 1 juta itu pada kesihatan dia. Boleh. Untuk Jadi, rawatan dia lah kan? amanah ini, ya, rawatan dia. Dan 1 juta ni untuk rawatan dia. Jadi, isteri tidak boleh mengambil sebarangan terhadap harta 1 juta ini. Ya, tak boleh, saya nak 1 juta, nak dan sebagainya. Tetapi syarikat amanah ini, yang diamanahkan ini, akan menguruskan dan memberikan seperti mana yang dihasratkan oleh peserta takaful semasa dia aktif. Yang itu. Okay. Itu pandangan saya. Alright. Okey Ustaz, yang tadi saya boleh katakan soalan untuk individu pertama. Okey, ataupun klien pertama saya lah. Okey, untuk klien kedua ataupun individu kedua ni, okey, sebenarnya dia ada concern juga dengan soalan yang saya dah tanya tadi. Jadi maknanya soalan untuk individu dua ni dah terjawab. Cuma untuk individu dua ni, dia ada tambahan. Dia kata macam ni. Okey, untuk kes dia ni pula, dia ada anak angkat. Okey, baik. Dan bagusnya dia ni, dia memang sangat concern terhadap apa yang akan berlaku sekiranya dia meninggal sekarang. Bukannya dia meninggal anak dia umur 20 ataupun 18, tapi sekarang ni anak dia, saya boleh katakan umur dalam 3 tahun macam tu lah anak dia. Okey, jadi dia selalu cakap saya macam ni, Lan, macam mana kalau kata aku meninggal serentak, aku dengan isteri meninggal serentak, apa yang akan berlaku dengan duit pampasan yang aku ada? Contohnya hibah dia 400,000, isteri dia 400,000. So dia tanya saya, adakah 800,000 ni akan dapat dekat anak dia, ataupun kalau dapat pun macam mana cara dia dan macam mana pengurusan dia? Yang pertama. Yang kedua, dia ada juga concern, dia ada rumah bersama dengan isteri dia. Maknanya dalam satu rumah tu ada 2 nama. Okey, baik. Jadi dia pun tanya soalan yang sama. Sekiranya berlaku kematian serentak, macam mana dengan nasib anak dia ni? Siapa yang akan tolong buatkan apa-apa dokumen untuk anak dia ni? Ataupun macam mana cara untuk dia nak menghilangkan kerisauan dia sekarang ni? Sebab dia kata tak ada apa benda dah yang dia nak risau pasal anak angkat dia tu je. So boleh Ustaz tolong bagi pandangan ke untuk kes yang kedua ni? Baik. Mati serentak ataupun mati dalam masa yang dekat kan? Dan yang ni kes dia adalah anak angkat macam tadi tu. Yang individu pertama tu dia memang ada anak sendiri. Okey. Untuk mati serentak ataupun mati dalam masa yang dekat kan? Betul. Suami mati tiba-tiba pada hari tu juga isteri mati ataupun sebaliknya. Okey, untuk berkaitan dengan takaful yang diambil, sekiranya peserta ini tidak buat apa-apa dan hanya kadang untuk menghibahkan, maka memangnya dalam masa waktu mati serentak mereka saling tidak mewarisi kan, tidak menerima. Sebab syaratnya mesti penerima itu hidup, ya. Tapi dalam keadaan sekarang, kalau peserta ini tidak melakukan apa-apa, memang dia akan bermasalah. Cuma memang kita ada beberapa pandangan lah atau penyelesaian untuk anak-anak ibu bapa yang meninggalkan anak di bawah 18 tahun. Okay. Memang kita kata memang ada masalah, ada beberapa masalah. Yang pertama sekali dari segi penjagaan anak tersebut, ya, hadanah. Okey. Ya, yang kedua berkaitan dengan siapa nak pegang harta tu. Dia adalah isu yang berbeza. Yang tadi siapa nak jaga anak dia dari segi fizikal. Okey. Ya, kalau anak masih baby siapa yang menyusukan dan sebagainya, jaga. Yang kedua berkaitan dengan siapa nak pegang harta ni. Ya, Okey. siapa yang ada mak ayah ada tinggalkan harta, siapa nak pegang. Yang ketiga, siapa yang nak menafkahi dia. Kan ada 3 isu. Tapi Okey. dalam bab ini kita cerita siapa yang ingin mengambil alih tanggungjawab untuk anak ini mendapat penjagaan harta dia. Memang anak tu akan terima. Kalau dia umur 4 tahun, 7 tahun, takkanlah dia nak pegang 400,000, 800,000 suami isteri kan, 800,000. Yang mesti ada penjaga dia.
Ya. Kalau sekiranya tidak merancang, memang kita akan melihat kepada siapa penjaga dia. Siapa penjaga harta ini. Tapi kalau dia berancang, ya, takaful itu dia rancang, ya, dia boleh menentukan perbelanjaan anak dia. Kalau sekiranya meninggal, jadi anak dia dalam setahun ataupun sebulan peruntukan dalam RM2,000 ataupun RM3,000. Peruntukan untuk anak. Itu yang pertama. Yang kedua, suami isteri ni juga boleh peruntukkan untuk siapa yang menjaga dia. Siapa yang menjaga dia, maka dia akan upah daripada itu. Jadi benda-benda yang dihasratkan ini tidak ada isu mati serentak sebab ada orang jaga. Siapa yang jaga ni? Orang yang diamanahkan. Siapa yang diamanahkan adalah organisasi. Organisasi adalah syarikat amanah. Jadi syarikat amanah ni, suami meninggal, isteri meninggal serentak ataupun pada waktu yang sama, kedua-dua ada pampasan RM400,000. Maka kalau dia rancang, RM800,000 ini akan diletak ke syarikat amanah ini. Syarikat amanah ini akan melihat apa yang dihasratkan oleh suami isteri ini, terutama untuk memegang RM800,000 terhadap anak ini, perbelanjaan, sesiapa yang persekolahan dia, kesihatan dia, siapa yang menjaga dia, kan, upahlah siapa menjaga dia, maka saya mengupah dia sebanyak RM1,500 sebulan. Tidak ada masalah. Maka dia perlu merancang hasrat apabila kedua-dua tu. Jadi apabila sudah merancang, insya-Allah dia akan berjalan dengan baik. Tentang berkaitan dengan rumah bersama tu, ya, adakah anak ini boleh terima? Sekiranya suami ataupun isteri ini tidak merancang, maka harta itu menjadi harta pusaka sebab mati serentak. Ya, mati serentak. Jadi anak angkat ini tidak menerima apa-apa bahagian. Sebab yang menerima bahagian adalah anak kandung sahaja. Ya, anak buah tidak menerima. Ya, anak buah tidak menerima. Sekiranya ada anak, kan, ada adik-beradik lelaki, kan, ya, anak buah tak terima, anak tekak pun tak terima. Ya, Betul. Jadi penyelesaiannya untuk dua rumah ni, kalau khawatir takut anak bawah 18 ini tidak terima ataupun anak angkat ini tidak terima, maka semestinya kaedah yang paling kita cadangkan adalah kaedah penghibahan. Hibah sama ada direct pada anak ini terus ataupun silang. Silang. Suami hibah pada isteri hibah pada suami. Tapi kalau dia kata risau, dua-dua meninggal, suami pada isteri suami, macam mana? Kalau dia risau sangat, pergi kerja pun sama, naik kereta pun sama, kalau naik kapal terbang pun sama, maka paling mudah suami hibah kepada anak ini dan letakkanlah syarat supaya anak ini membenarkan isteri dia untuk tinggal selagi isteri dia hidup. Isteri berikan hibah kepada anak ini dan dia letakkan syarat supaya suami dia boleh tinggal dekat dekat rumah ini selagi suami masih hidup. Tetapi sebenarnya dekat situ tidak ada masalah dari segi syarat boleh duduk ke tidak, sebab dalam rumah tu ada dua nama. Walaupun tidak diletakkan syarat tu pun, sekalipun, ya, suami bagi kepada anak angkat dan tidak diletakkan syarat supaya jaga mak kabu, kan, tak ada masalah sebab mak memang telah siap sedia ada nama dalam rumah tu. Betul. Tapi kalau nak letak syarat tu pun tidak ada masalah, kerana syarat itu tidak tidak selari dengan sifat syarak tu, ya, membantu ataupun kita meletakkan syarat supaya dalam rumah tu sentiasa ada manfaat masing-masing. Itu saya punya pandangan lah terhadap rumah tu. Okey, saya rasa dah orang kata padat lah Ustaz punya pandangan dan sangat
Saya rasa sangat memberi info lah untuk ni. InsyaAllah. So kalau kata let's say saya pergi jumpa klien saya nanti, Okey. dan dia bersetuju untuk menerima pandangan ustaz ni, apa yang patut kedua-dua individu ni buat untuk kalau dia ada hasrat lah? Okey, pertama sekali yang paling mudah adalah hasrat dia lah. Susun hasrat dia betul-betul. Mungkin dia hasrat pertama kata tulis dulu hasrat. Mungkin kita boleh bagi contoh hasrat-hasrat yang mungkin dari segi perbelanjaan rutin bulanan, ya. Kita pun ada contoh-contoh apa yang biasa dihasratkan oleh peserta-peserta ni, peserta takaful. Terutama pemberian kepada isteri, pada anak, cara berkala ataupun tahunan, bulanan dan sebagainya. Dari segi pendidikan, dari segi perlindungan, kan, suami meninggal, anak-anak isteri ni tak ada takaful. Jadi dengan papasan tu dicadangkan supaya bahagian ditakafulkan anak dia. Kan, yang itu pun boleh diperuntukkan terhadap suami, anak dan isteri. Sebab biasa kalau ada 4 orang ahli keluarga, yang paling penting kan suami dia kan, tapi nak ambil takaful untuk anak-anak dia, isteri dia tak mampu. Jadi dalam peruntukan tu kita boleh letakkan ambil takaful semula untuk anak dan isteri. Betul, sampai umur berapa, kita boleh tetapkan. Kemudian pendidikan anak ini, kemudian perbelanjaan untuk bersukaria tahunan berapa ringgit. Tahunan mungkin kata 2,000, 3,000. Kerayaan nak hari raya tu berapa dia punya. Lepas tu kesihatan, dan lebih-lebih lagi untuk beramal soleh. Setiap tahun hendaklah diberikan kepada surau ataupun hendaklah dibuat akikah. Akikah 300.5, 500 ringgit tu setiap tahun sekali daripada peruntukan korban. Akikah pula korban kan. Dan juga dan juga contoh-contoh lain kita berikan kepada peserta ni, dan kena finalis lah. Maknanya macam mana kita, dia suruh siap-siap tulis dekat, lagi baik kalau dekat Word kan, kan kalau dia malah nak tulis je kat kertas, tapi kita kena buat kerja sikit lah, kena type. Yang tu. Jadi buat dulu dia punya draft tu. Hasrat dia lah. Hasrat dia itu yang paling penting sekali. Okey Ustaz, selepas dia dah buat hasrat tu, apa step dia lagi? Okey, kemudian kalau step tu semua dia terima, barulah kita ambilkan satu perkhidmatan untuk buat hibah ataupun pengamanan ini. Dia sign borang lah macam biasa, dan yang paling penting dia bayar. Dia bayar, dan kemudian dalam tempoh 15 hari hingga kadang-kadang sampai sebulan lamanya, sebab hasrat ni kadang-kadang berubah-ubah, ya. Wujudlah satu dokumen. Dokumen ini kalau hibah, maka hibah ni perlukan 2 saksi dan perlu ijab dan qabul. Kalau pengamanan ini macam untuk takaful tadi yang kita sebut sebagai satu istiqman kan. Perkhidmatan ini dipanggil sebagai istiqman. Maka dia dah selesai dapat dokumen dan dia tengok, dia berpuas hati dan dia sign lah. Dan untuk takaful ini dia kena buat kerja sikit lah. Dia kena buat satu surat daripada operator takaful sendiri, iaitu borang untuk absolute assignment. Absolute assignment, ya. Untuk mengamanahkan kepada pihak syarikat amanah ataupun wasiat shop ni untuk pegang harta dia, sama ada dia meninggal ataupun TPD ataupun OKU lah. Ya, yang itu direct. Itu saja Ustaz. Maknanya dalam kira-kira lebih kurang kita kata 1 ke 2 bulan lah. 1 ke 2 bulan daripada start dia hasrat dia final dan dia tanda tangan. Mudah-mudahan panjang umur. Okey, insya-Allah. Okey Ustaz, secara kasarnya kalau yang orang ni ada hibah juta kan, berapa secara kasar lah bayaran yang dikenakan untuk
kalau contohnya klien pertama saya ni nak buat untuk hibah juta dia ni. Contohnya. Okey, pertama sekali untuk satu polisi tu kita kenakan sekali je bayaran 1,500 masa hayat dia, RM1,500. Tetapi selepas meninggal memang kita akan kenakan terhadap pegangan terhadap harta tu, iaitu sebanyak 0.5%. 0.5% terhadap harta takaful dia lah selepas meninggal, sebab kita nak menguruskan. Okey. 0.5%. Taklah dia ada kiraan, tapi saya ingat 0.5%. Dan kiraan selepas meninggal ini adalah standard daripada mana-mana orang-orang yang menguruskan ataupun syarikat amanah menguruskan. Tapi setahu pengetahuan saya, Wasiat Shop adalah mengambil kos selepas meninggal tu adalah kos yang setakat ni saya tahu dia paling murah dalam industri. 0.5. Biasa orang akan start 3.0, 2.5, 2.0 Okey. 2%. Tapi kita 0.5%. Okey. Itu Okey. sebab meninggal. Secara kasar juga, kalau untuk hibah hartanah ataupun rumah yang klien nombor 2 saya ni, katakan rumah dia lebih kurang harga RM1 juta. Okey, baik. Kalau misal kata kita sebenarnya ada beberapa tawaran package pengurusan terhadap hibah tu. Hibah tu tetap sama. Hibah tu ijab, qabul, harta, Okey. Dan ada saksi tu tetap sama. Cuma yang membezakan di antara produk-produk kita adalah perkhidmatan tersebut. Ada perkhidmatan yang kita tawarkan hanya sekadar dokumen saja. Okey. Dokumen. Dokumen. Dan lepas meninggal kita nyatakan hasrat tu buat hibah. Okey. Ada yang kita tawarkan tentang dokumen berserta urusan-urusan yang melibatkan turun milik tu ataupun pindah milik tu. Dokumen dah ada kan, dokumen kita buat kan. Tetapi urusan-urusan tu yang melibatkan mungkin ada dari segi perlukan perintah mahkamah syariah, ataupun daripada mahkamah tinggi ataupun mahkamah rawian, ataupun ada daripada tentangan-tentangan. Mungkinlah ada saudara mara dia ni yang rasakan nak fight balik kan. Okey. Dokumen sebab kat Malaysia ni apa-apa saja boleh tentang balik kan. Betul. Jadi perkhidmatan tu kita dah sediakan kepada dia. Jadi anak angkat dia ataupun anak dia ni tidak perlu risaulah. Okey. Tapi mana-mana pun antara perkhidmatan untuk kita dokumentasi dan perkhidmatan yang dokumen berserta dengan perkhidmatan lain tu, yang paling penting sekali dia merancang dan sekurang-kurangnya dia ada dokumen. Itu paling penting. Ada dokumen. Memang kita kata tawaran yang pertama ni dokumen saja lebih murah sedikit lah berbanding yang melibatkan perkhidmatan untuk menguruskan pergi mahkamah, melibatkan peguam. Murah dia tu macam mana Ustaz? Murah dia tu? Murah dia memang kita kata berbeza sedikit lah. Yang dokumen tu kita start, kalau harta tu rumah tu ada hutang lagi, maka kita start kita kenakan bayaran sebanyak RM2,100. Okey. Tetapi yang untuk berserta dengan perkhidmatan sekali selepas meninggal, maknanya wali waris tak perlu buat apa-apa. Kitalah yang buat semua. Kitalah turun naik mahkamah sekiranya apa-apa berlaku. Turun milik itu, maka dia bermula RM5,000. Yang tadi tu RM2,100. Yang alright. Yang kedua ni kita start dengan RM5,000. Okey. Tapi itulah, bab kata Ustaz, kalau dah sayang RM5,000 ke RM10,000 ke, insya-Allah boleh kan? Dia tidak ada masalah sebab perkhidmatan tu dia macam ni sebenarnya. Okey, kita bayangkan kita membeli kereta. Kita bukan sekadar membeli kereta sahaja, tetapi kita membeli sekali basuh kereta, rotek kereta, dan katakan kereta itu Myvi RM500 sebulan, tapi sebenarnya kita bukan peruntukan kereta tu RM500 sebulan. Betul. Tetapi sekurang-kurangnya RM800. RM300 tu ekstra minyak. Betul. Rotek, tayar kereta 2 tahun sekali kita tukar. Kalau kita bahagikan sebenarnya untuk Myvi ni bukan RM500, tetapi peruntukan ada ekstra lagi
300 hingga RM500 ya untuk YV, kereta MyV kita sebenarnya sebulan 800 ke 900 ringgit. Yang itulah kita katakan untuk rumah ni. Yalah. Rumah ni sebenarnya kita bayar mungkin RM1,500, RM2,000. Tapi mana ekstra lagi? Ekstra lagi itu untuk kita wariskan nanti. Itu kita turun milik sama dengan konsep kereta ni. Cuma kereta ni dia nilai dia turun. Rumah ni nilai dia bertambah kan. Sama je. Orang kata dia ada maintenance orang kata maintenance. Orang kata maintenance. Maknanya kalau nak beli sesuatu benda ni memang kita kena fikir betul-betul lah. Nak benda yang besar macam kereta ataupun rumah ni kan. Ya. Dan juga mungkin untuk berkahwin. Kan, betul tak? Betul. Dan untuk ada anak. Kena bayar RM60, RM100. Betul. Tapi ada nafkah untuk isteri. Kan? Betul. Ustaz, saya rasa tekak saya ni tak kering lagi. Okey, ada satu last soalan yang mungkin saya nak Ustaz uraikan secara ringkas, padat dan tepat. Okey, pandangan Ustaz pasal wakaf lah. Sebabnya untuk kita Ustaz, plan takaful yang klien saya ambil ni juga kita boleh wakafkan seminimum 5% ataupun semaksimum 30% daripada wang papasan tu. Dan saya percaya juga dekat wasiat syok pun kita selalu juga nasihat orang supaya 1/3 kita wakafkan, kan? Betul Ustaz? Okey, betul. Alright. So boleh Ustaz bagi pandangan Ustaz? Okey, bila kita sebut wakaf, maka yang kita fikirkan adalah untuk amal soleh, betul tak? Betul. Amal soleh dia berbeza dengan hibah. Hibah ni untuk kita pemberian, kan? Pemberian pada isteri, anak-anak, kan? Tapi objektif dia samalah, beri. Cuma untuk wakaf ni kita beri untuk fisabilillah ataupun untuk meningkatkan lagi amalan kita. Ya. Begitu juga dengan kaedah yang dianjurkan dalam wasiat syok. Untuk merancang harta ni bukan hanya sekadar kita perlu memilih hibah, tetapi perancangan-perancangan yang praktikal, yang komprehensif bagi diri dia, terutamanya ada hibahnya, ada wasiatnya, ada wakafnya, ada pesanannya. Ya, kalau harta sekalian lah, kalau dituntut lah. Dan ada juga ditinggalkan faraidnya. Maka kaedah-kaedah ini semestinya boleh dilaksanakan dan boleh dirancang oleh pemilik harta. Ya, tidak kisah. Okey. Bahkan juga di wasiat syok, ya, kita perlu tahu di wasiat syok adalah syarikat yang menguruskan perancangan harta dan menguruskan pusaka secara komprehensif. Manakala takaful dia untuk perlindungan. Dia perlindungan dan ada hibahnya, ada wakafnya, itu hanya untuk membantu serba sedikit. Jadi kalau peserta ini untuk untuk kita kata diwasiat tak ada wakaf, ada sebenarnya. Bahkan kita lebih komprehensif lagi. Bermakna macam mana? Kalau di syarikat takaful kata wakaf 5%, 30% ini hanya sekadar satu hala, betul tak? Sekadar satu hala pemberian dah cukup. Tetapi di wasiat kita bukan sekadar satu hala je. Bahkan kita boleh berkali-kali, setiap tahun ada wakaf dia, setiap tahun ada wakaf dia. Dan bahkan kita boleh peruntukkan juga wakaf ataupun kita kata kepada majlis agama ataupun kepada saudara mara. Ditentukan siapa penerima wakaf tu. Penerima yang kita nak jadikan amal soleh kita. Tetapi di syarikat takaful kita tidak boleh memilih. Betul. Kan? Siapa penerima tu. Maknanya kita tak boleh nak pilih individu tu. Kita hanya boleh pilih tempat tu je. Individu tu, masjid tu, siapa. Tapi kita tahu wakaf. Tapi dia punya pahala tetap sama lah wakaf, kan? Betul. Yang kaedah kita pun tak sama. Cuma dia mungkin nak detailkan lagi siapa dapat. Yelah Ustaz, berbalik kepada hasrat kita lah, kan? Ya, betul. Itu je lah. Okey. Saya rasa itu saja Ustaz. Cuma InsyaAllah saya akan jumpalah klien saya yang dua orang ni. Dan apa-apa saya akan rujuk Ustaz balik lah. InsyaAllah. Okey, apa-apa pun terima kasih Ustaz kerana memberikan pandangan yang saya rasa cukup simple, padat dan tepatlah bagi saya. Alhamdulillah. Alright, okey Ustaz.
Okey. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam. Sama lah. Okey. Bye.